don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawat Merah tentang isu tidak sehaluan tema pusat Zafrul letak jawatan Bendahari UMNO Selangor. Ketua UMNO bahagian Kota Raja Tengku Zafrul hari ini mengumumkan peletakkan jawatannya sebagai Bendahari UMNO Selangor. Akhir pertama kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Ahmed. Dia akan kita komen macam biasa. Ledak balik. Ledakan ini saya melihat apabila semalam lah sewaktu saya nak berbual dengan Datuk Lukman Adam, tapi tak ada kesempatan waktu untuk mengulas bagaimana tindakan Tengku Zafrul selaku Bendahari UMNO mengambil keputusan meletak jawatan. Soal tak jawatan itu tak ada masalah bagi saya. Dia tak nak pegang jawatan tak mengapa, tetapi bila dia mengatakan bahawa kepimpinan UMNO negeri tak sealiran dengan kepimpinan UMNO pusat, saya rasa nampak tak logik. Kerana Ketua Perhubungan UMNO Selangor adalah Datuk Seri Megat. Beliau merupakan sisa politik kepada Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO. Dan beliau juga adalah ahli Majlis Tinggi UMNO. Macam mana boleh kata tindakan beliau tak sealiran? Yang saya tahu mungkin tindakan Tengku Zafrul yang tidak sealiran. Kerana saya cuba melihat bahawa sebenar-benarnya Tengku Zafrul pun pada 3 Disember 2025, iaitu lebih kurang dalam 20 bulan saja lagi, beliau jawatannya sebagai senator akan berakhir. Tentulah jawatannya sebagai menteri juga akan berakhir. Jadi mungkinlah saya rasa tunggu lama-lama dia berhenti awal. Malahan saya mendapat kenyataan selepas beliau hilang kelayakan nanti, saya mendapat kenyataan daripada banyak ketua bahagian di Selangor yang mengatakan sejak menjadi Bendahari UMNO di negeri Selangor, Tengku Zafrul jarang hadir dalam mesyuarat dan menyuntik aktiviti-aktiviti politik di peringkat bahagian-bahagian lain. Saya nak jelaskan sebagai Bendahari UMNO negeri Selangor, tugas beliau adalah untuk menjaga dana-dana politik dan mencari dana politik. Tiba-tiba Tengku Zafrul meletak jawatan di saat-saat kita nak raya. Saya kata mungkinlah gamaknya dia gagal untuk mencari dana politik yang sewajarnya diagihkan kepada peringkat bahagian. Mungkin, saya tak nak menuduh, tapi saya rasa saya begitulah keadaannya. Sebab itu ketua-ketua bahagian di negeri Selangor, mereka tak ambil kisah, nak letak jawatan kan taklah. Sebagaimana Ketua Perangan UMNO negeri, iaitu Saudara Datuk Mat Zaidi Mat Zain, beliau menegaskan bahawa sangkaan dan tuduhan liar yang dilakukan oleh Tengku Zafrul kepada UMNO Selangor adalah tidak benar sama sekali. Katanya beliau selaku Ketua UMNO bahagian Bangi, saya terkejut dengan pengumuman peletakan jawatan Tengku Zafrul yang dibuat melalui media sosial. Jadi katanya Tengku Zafrul sepatutnya berbincang atau tulis surat secara rasmi dengan pengurusi UMNO Selangor, Megat Zulkarnain Omadin, sebelum luahan perasaan tak puas hati itu. Apa-apa masalah dalam UMNO Selangor boleh selesaikan melalui meja rundingan dan perbincangan. Itulah kenyataannya. Kenapa tidak dirundingkan? Sebab itu ketua-ketua UMNO bahagian di negeri Selangor menzahirkan rasa kecewanya atas sikap Tengku Zafrul. Kerana ramai mereka mendakwa ada perancangan tertentu. Itu keadaannya, saudara. Saya dah cakap dah. Dulu pun dah bagi tahu, saudara. Datuk Zahid telah melakukan pembersihan. Banyaklah pembersihan telah dilakukan, tapi masih ada lagi lah, 1-2 lagi parasit-parasit yang berada. Tapi itulah, Tengku Zafrul ni dia bukan ahli politik yang lahir daripada akar umbi. Dia adalah ahli politik kayangan. Dia tidak dapat menyelami tentang perjuangan UMNO. Dia tidak dapat merasai gerak nadi, sukar ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi untuk menyantuni ahli. Tapi bagi dia orang kayangan, dia apa ambil kisah. Dia rasa nak letak jawatan, letak. Dia rasa nak pegang, dia pegang. Malahan dia merasakan, mungkinlah saya merasakan sebagai seorang menteri, takkan nak duduk di bawah kepimpinan seorang sisa politik. Walaupun sebagai Ketua UMNO bahagian Gombak, kerana Datuk Seri Megat, beliau adalah sebagai sisa politik pada menteri, sisa politik pada Timbalan Perdana Menteri, sedangkan dia adalah
menteri. Mungkinlah dia merasakan takkanlah aku nak menjawab dengan proses politik. Mungkin. Itulah sikap orang kalau orang kayangan ni. Itulah yang ada di kalangan beberapa orang pemimpin bekas-bekas UMNO yang akhirnya keluar daripada parti. Sebab merasakan diri mereka saja hebat. Perasaan orang lain dia tak peduli. Itu keadaannya saudara. Sebab itu malah kata Perdana Datuk Zaidi, tuduhan kononnya perancangan UMNO Selangor tidak sehaluan dengan pusat adalah sesuatu yang amat meleset dan jauh daripada kebenaran. Ini kerana, kata Datuk Zaidi, Datuk Megat Zulkarnain adalah ketua siswa politik kepada Timbalan Perdana Menteri yang merupakan Presiden UMNO. Sudah tentulah segala tindak tanduk dan keputusannya adalah selari dengan Presiden Parti. Tapi nampaknya tak ada. Bila Tengku Zafrul mengatakan UMNO Selangor ni hambar, tidak sehaluan dengan pusat. Sedangkan UMNO Selangor, kata Datuk Zaidi, dalam keadaan berbaik-baik, tidak ada krisis. Malahan Datuk Megat Zulkarnain mendapat sokongan padu daripada semua ketua bahagian dan ketua sayap. Kecuali mungkin Tengku Zafrul seorang. Lain solid dengan Datuk Megat. Jadi menurut tambah Datuk Saudara Zaidi lagi, dia kesal kerana Tengku Zafrul juga jarang menghadirkan diri ke mesyuarat UMNO Selangor bagi membolehkannya menyuarakan bantahan atau mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh UMNO Selangor selama ini. Jadi paling tidak pun bolehlah berbincang kalau datang. Tapi kalau kamu tak datang mesyuarat macam mana? Sibuk luar negeri. Tak tahulah, terpulanglah. Saya nampak begitu keadaannya. Saya tidak nampak bahawa ada gegaran dalam UMNO Selangor. Malahan dari kenyataan Datuk Zaidi, UMNO Selangor masih mantap. Itulah yang saya merasakan sekarang ni, keadaannya masih lagi tak selesai. Bagaimana pula dengan tentang isu kehidupan rakyat saya? Ini yang paling penting saya. Bagaimana bangsaku kini diselimut oleh kabus duka. Kerana tak semena-mena saya, tak pasal-pasal. Tiba-tiba saja negara kita mengalami masalah apabila beras putih tempatan. Pesawah kita mengeluarkan 70% beras putih padi untuk penggunaan umum. 70%. Tiba-tiba beras dah tak ada dalam pasaran. Ini yang mendatangkan duka di hati rakyat saya. Saya melihat bagaimana Asrul Awani melaporkan bagaimana beras putih tempatan masih tidak kelihatan dalam pasaran. Meskipun selepas Datuk Syed Abu Husin Hafiz berkata stok bekalan barangan keperluan itu telah pun diedarkan ke seluruh negara. Selaku Ketua Pasukan Petugas Pemantau Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, Datuk Syed Abu Husin berkata situasi dilihat dalam tinjauannya bahawa tidak ada. Memang dia mengakui beras putih tempatan tidak ada di pasaran. Jadi berdasarkan tinjauan itu, pihaknya mendapati hanya beras putih import yang dijual di premis berkenaan. Itu pun setelah 12 hari. Kena ingat saya, selepas 12 hari keputusan yang dibuat oleh NACOL yang dipengusikan oleh Perdana Menteri. Jadi sedangkan katanya Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Negara, Datuk Azman Mahmud, dalam satu temu bual sebelum ini menyatakan beliau memberi jaminan bahawa beras putih tempatan akan ada di pasaran. Sedangkan menurut Datuk Syed Husin, beliau meninjau di 105 lokasi pasar raya dan mendapati hanya 5 tempat yang mempunyai bekalan beras putih tempatan. Itu pun dalam jumlah yang begitu kecil. Jadi dia kata, saya mintalah supaya Datuk Azman bertanggungjawab untuk memastikan bekalan yang dijanjikan sebelum ini sampai ke semua pasar raya. Sebab ramai yang menanti untuk membeli beras putih tempatan yang pada harga RM26. Bukan ada 32, 34 dan sebagainya saudara. Daripada itu beliau turut menggesa agar Ketua Sesama Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali mengambil tindakan terhadap Datuk Azman kerana kegagalannya yang boleh memberi imej negatif terhadap kerajaan. Jadi beliau kesal kerana tindakan Datuk Seri Azman yang tidak bersetuju dengannya ketika beliau mengemukakan cadangan supaya beras putih tempatan dijual dengan harga RM30 sebelum ini. Dan pada itu Datuk Seri Husin mengecadangkan kerajaan mewujudkan satu grade harga beras putih bagi mengelakkan sebarang manipulasi
terhadap beras putih tempatan. Jadi dengan kaedah sebut, BPT dan beras putih tempatan dan beras putih import ditetapkan dalam satu harga bagi 10 kilogram. Itu yang harus dilakukan katanya. Jadi cadangan awal itu supaya ini untuk mengatasilah agar tidak berlaku ketiadaan beras di pasaran. Itu bab beras saya. Tiba-tiba saya dapat laporan 2-3 hari lepas dari Kota Baru Kelantan bahawa katanya seramai 48,635 pelanggan air Kelantan sekitar jajahan Pasir Mas dan Tumpat mengalami gangguan bekalan air sejak 2-3 hari lalu. Dan masalah itu dijangka pada walaupun AKSB saya air Kelantan sedang berhad menyatakan dan menjangkakan bahawa masalah air itu boleh pulih sepenuhnya sebelum perayaan Aidilfitri. Tapi jajahan Pasir Mas merekodkan seramai 35,254 pengguna yang terjejas, manakala di Tumpat pula adalah 13,381 orang. AKSB dalam kenyataan hari ini memaklumkan gangguan itu berikutan berlakunya penurunan paras air yang kritikal di muka sauk loji rawatan air Kelah di Pasir Mas akibat fenomena El Nino serta kerosakan 2 unit pam disebabkan mendapan pasir dan sampah. Jadi antara tindakan mitigasi segera yang dilakukan oleh AKSB adalah pemasangan pam tambahan di luar muka sauk di mana ia melibatkan kerja-kerja pemasangan pam, itu sambungan bekalan elektrik dan pemasangan paip. Jadi keadaan begitu, itu yang saya katakan bagaimana nak perantau-perantau nak balik nanti kalau keadaan berterusan. Saudara Syukri Syafi'i dia kata Zafrul tu ada tak menambah, tak ada pun orang tak cari pun, gitulah keadaannya. Kata Abdul Hamid pula gangguan itu biasa. Itulah keadaannya. Saudara, beras putih tempatan boleh tak ada, mana perginya? Itu kata Saudara Azminuddin, tak masuk akal. Air pula di Kelantan semakin berkurangan, raya dah dekat, walaupun air Kelantan sedang berhak memberi jaminan bahawa gangguan bekalan air yang berlaku di Pasir Mas dan Tumpat akan pulih sebelum sambutan hari raya. Mudah-mudahan saudara. Ya, sebab katanya bahawa adalah 10 lori tangki air juga telah diatur gerak di jajahan Pasir Mas serta 33 buah tangki statik. Manakala 3 lori tangki turut diatur gerak di jajahan Tumpat. Okey, saya baca detail lagi. Dalam satu hantaran di Facebook, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, ini kerana dia melihat perancangan kebangkitan batik itu di Selangor sebagai hamba dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Zafrul berkata, Selangor adalah negeri yang amat penting untuk mana-mana parti politik bertapak dan strategi ampuh sepatutnya dirangka lebih-lebih lagi selepas keputusan pilihan raya negeri tahun lalu. Okey tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.